Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. I wake with the light of the dawn whisper. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang amat berusaha Profesor Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Zain, Rektor KIAS. Yang berusaha Dr. Lina Malini binti Mak Nafi, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang dihormati tuan-tuan dan puan, doktor, doktorah, ustaz, ustazah, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan rahmatnya dapat lagi kita bersama-sama pada hari ini untuk sama-sama mendengar tafsir surah Al-Insyirah daripada Profesor Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Zain. Jadi sebelum tu marilah sama-sama kita membaca surah Al-Insyirah. Tuan-tuan dan puan boleh buka tengok muka surat 596. Biasanya dalam telefon pun ada dah. Quran boleh buka tengok. Dia. Jadi kita talaqi dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Maksudnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanan darimu. Allazi anqadha dhahrak, yang memberati bebananmu. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai kita talaqi surah Al-Insyirah. Jadi marilah sama-sama kita mendengar
syarahan tafsir surah Al-Insyirah daripada Prof. Jadi majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang kita sampai pada surah Al-Insyirah. Al-Insyirah ini, kalau kita nak lihat pengertiannya, ialah surah yang melapangkan dada Nabi SAW dengan nikmat pengisian iman dan hidayah petunjuk. Dilapangkan dada Nabi SAW agak kita kata kalau bahasa kampung kita ketak, bimbang, tak selesa, sebab dibeban dengan banyak tugas. Kita pun samalah, kalau kita dibeban dengan banyak tugas, kena buat tu, kena buat ni, buat tu, buat ni, apa kita rasa? Pergi tak kena, mari tak kena, bapa dah bimbang lah apa. Jadi Al-Insyirah ini arti dilapangkan. Bagaimana Allah SWT nak melapangkan dada Nabi, perasaan Nabi SAW dengan memberi petunjuk hidayah. Dia beri suatu kita kata satu peluang, satu keuntungan yang akan dilakukan kalau dilaksanakan tugas dengan baik, maka keuntungan itu akan dapat. Sama dengan kita lah. Kalau kita kerja kuat pun, tapi depan kita nak ada gaji besar, apa rasa? Kuat tak rasa, tak terasa. Orang bekerja begitu kuat setengah-setengah, tapi dia teringat pada depan dia ni, akhir bulan. Oh, tak. Dia tak terasa. Yang terasa ni apabila dia tak teringat benda-benda tu. Okey. Itu Al-Insyirah. Kelapangan dada Nabi SAW, yang kelapangan itu setelah diisi dengan petunjuk hidayah daripada Allah SWT, yang Nabi SAW boleh melaksanakan tugas itu dengan sebaiknya setelah dapat pengisian petunjuk hidayah itu. Itu Al-Insyirah. Baik. Kalau tadi telah diberi sedikit terjemahan, alam nashrah laka sadrak, tidakkah, dan sebelumnya bahawa ini di antara sama dengan surah Ad-Duha yang dikhitab, surah yang diturun kepada Nabi SAW, dan surah ini pun sama. Tapi kita telah menyebut sebelum ini bahawa walaupun surah-surah ini dan banyak surah-surah yang diturun seolah diturun khusus kepada Nabi SAW, sebab khitab itu kepada Nabi, engkau. Jadi kepada Nabi SAW khusus. Tapi sebagaimana telah kita sebut bahawa Al-Quran ini walaupun pada asasnya diturun kepada Nabi SAW, dituju kepada Nabi SAW, tapi juga dituju kepada umatnya, kecuali dalam hal-hal yang khusus, yang ditentukan secara khusus hanya untuk Nabi SAW sahaja, tidak membabitkan, tidak melibatkan umatnya. Itu untuk Nabi saja. Tapi surah seperti ini, sama ada sebelumnya surah Ad-Duha dan surah ini, surah Al-Insyirah, walaupun dituju kepada Nabi SAW sahaja dari sudut khitabnya, tetapi juga kepada umat, seluruh umatnya. Ya. Alam nashrah laka, tidakkah, kalau kita nak lihat lagi, kalau kita baca surah Al-Insyirah, misal kita kata yang biasanya dalam sembahyang ke apakah, ataupun kita mendengar orang baca, maka hendaklah kita cuba faham, cuba ingat pengertiannya,
apa yang telah disebut oleh Allah SWT dalam ayat-ayat pada surah ini. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah lapangkan dada engkau, wahai Muhammad? Kata Allah, kami telah lapangkan dada engkau. Jangan duk berasa bimbang, duk berasa sekak dada. Tak. Kami telah lapangkan. Tidakkah kami telah lapangkan dada engkau, ya Muhammad? Artinya kita juga sama. Jadi kalau kita berasa sesak, berasa sekak, berasa apa, berasa tak menentu, kerana duk teringat beban yang banyak yang perlu dilaksanakan, baca surah ini supaya kita dapat menghayatinya. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah lapangkan dada engkau, wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah hilangkan, kami telah ringankan, kami telah buang wa wada'na anka wizrak. Beban-beban yang kau pikul itu kami telah buang. Kami telah kurangkan beban-beban itu sehingga walaupun ada beban tapi dirasa keringan dan boleh dipikulnya. Itu suatu pertanyaan. Jawabnya ya. Alladhi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan belakang. Dhahr ini belakang. Wizr itu dosa ataupun beban. Ya, sebagaimana yang telah disebut tadi ayat wa wada'na anka wizrak. Wada'a ank, dihilangkan, dibuangkan ataupun dikurangkan, ditiadakan. Wada'an, dibuang. Wa wada'na anka wizrak, telah dibuangkan, telah dikurangkan, dihilangkan. Beban. Wizrak itu artinya beban ataupun dosa. Sebagaimana telah disebut, wala taziru wazratun wizra ukhra. Dosa itu tidak mengenai kita. Kalau orang lain lah kenanya. Kita lah kena, tidak orang lain. Al-wizr, dosa, beban. Telah dibuangkan beban itu, ditiadakan beban itu. Yang telah memberat. Alladhi anqadha, yang telah memberatkan. Zahrak, belakang kau telah. Seperti kita pikul kayu lah atas belakang, berat, telah dibuang. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami telah angkat nama baik sebutan engkau, wahai Muhammad. Kami telah angkat sehingga engkau menjadi orang yang kita kata terangkat, termasyhur, tersebut, disebut-sebut, diangkat sebutan engkau. Kemudian diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di samping payah ada mudah. Ini di antara. Artinya walaupun kamu payah hari ini, tapi ada mudah di belakang. Seperti tadilah yang kita sebut. Walaupun kerja berat, kerja apa, tapi ganjaran menanti engkau. Dia jadi tak berat. Yang jadi berat ni kalau kita rasa tak ada apa-apa, kosong. Sebab itulah seorang ibu, seorang bapa mendidik anaknya, menjaga anaknya. Dia tak terasa berat. Sebab apa? Ada juga rasa berat, tapi kalau dia jaga orang lain, kalau dia jaga benda lain seperti itu, tak boleh. Tapi dia jaga anak, seorang ibu menjaga anak, bangun tengah malam pun, bapa tak tidur malam pun, dia boleh. Kenapa? Limadha? Coba fikir. Itu dibalut oleh kasih sayang. Apabila banyak kasih sayang, maka apa yang dia buat, dia tak terasa. Dia sanggup berkorban kerana tingginya kasih sayang. Itu dia. Jadi berat, ringan, bukan kerana sesuatu itu berat ataupun sesuatu itu ringan, tapi berat, ringan itu disebabkan oleh
hati kita. Kalau hati kita setengah orang kampung hobinya begitu tinggi, walaupun payah terpaksa berjaga malam, tapi hobi dia dibalut oleh hobi, kesukaan dia boleh buat. Dia rasa ringan saja. Tapi orang tak suka, macam mana? Buat sikit pun rasa berat sebab dia tak suka benda tu. Tak ada hobi sikit pun. Jadi boleh dilakukan. Tak ada berat, tak ada ringan, tapi boleh dilakukan. Yang penting ada suatu benda yang membaluti jiwa ataupun diri seorang itu. Kalau ibu dibaluti oleh kasih sayang terhadap anak-anaknya, maka dia tak seberat. Dia boleh tahan, dia boleh buat. Walaupun orang lain rasa payah, berat, tapi dia boleh buat. Jadi soal kita kata segala tuntutan dalam agama ini boleh dilakukan, tidak memberatkan jika sekiranya dibaluti hati itu dengan petunjuk hidayah, kasih sayang dan taat setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di samping payah itu ada mudahnya. Dan diulang sekali lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di samping payah itu ada mudahnya. Payah ada mudahnya. Jangan bimbang. Kalau begitu jangan bimbang. Jangan duk rasa payah. Sebab payah itu tidak selamanya payah. Sebab di sebaliknya nanti akan ada kemudahan. Sebab itu faiza faragta fansab. Sebab itu faiza faragta fansab. Apabila awak selesai, faragta, awak selesai satu kerja, satu amal, selesai, fansab, maka mulakanlah yang baru. Itu arahan daripada Allah SWT. Yang baik itu selesai saja, fansab, jangan tunggu lama. Fa di sini, kalau kita tengok fa, fansab, fa'ansab asalnya, maka hendaklah kamu mulakan yang baru. Fa itu menunjukkan serta-merta. Serta-merta. Dia kalau waw, Ja'a Umar wa Uthman, datanglah Umar dan Uthman. Waw itu menunjukkan bersama. Cuma dalam bahasa Arab tu Umar dulu disebut sebab tak boleh nak campur dari sudut sebutan di antara Umar dengan Uthman. Datanglah Umar dan Uthman. Tapi dari sudut sebenarnya keadaannya Umar dan Uthman itu datang bersama. Tak ada yang dulu, tak ada yang kemudian, tapi bersama. Itu waw. Al-atfu bil waw. Tapi kalau fa ini menunjukkan Ja'a Umar fa Uthman. Datanglah Umar, selepas tu cepat, selepas tu sebentar datang pula Uthman. Kalau summa jauh, Ja'a Umar summa Uthman. Datanglah Umar, kemudian lepas tu lama sikit, lama baru datang Uthman. Itu kita tengok keadaan itu, bahasa Arab itu. Jadi kalau fa artinya lepas tu sebentar, terus. Jadi di sini faiza faragta fansab, apabila selesai satu kerja, satu amal, maka hendaklah terus dimulakan amal yang baru. Artinya bagi orang Islam, perintahnya dia tak boleh lama-lama duk tunggu lama baru buat yang baru. Tak, terus menerus. Sama juga kalau kita baca dalam surah Al-Jumu'ah, tidak. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiya, apabila diselesaikan sembahyang, as-salatu. Salah di situ ialah sembahyang Jumaat. Sebab ayat sebelumnya mengenai Jumaat. Apabila selesai sembahyang Jumaat, fantashiru, terus pergi.
Sebab fa, terus pergi. Artinya jangan ditunggu lama-lama. Terus pergi. Fantashiru fil ardi. Terus bersebar. Itu arahan. Terus tersebar. Terus merata-rata fil ardi, di bumi Allah, untuk mencari kelebihan Allah SWT yang telah disediakan. Jadi artinya tak boleh lama. Itu hari Jumaat itu. Hari Jumaat. Dia orang kata hari Minggu. Dan hari Minggu ni orang suka rehat. Tapi ayat ini tidak. Fantashiru, terus pergi apabila selesai saja. Dan carilah wabtahu min fadlillah, kelebihan Allah SWT. Kerja itu, kerja ini untuk mencari kelebihan Allah. Itu adalah arahannya. Artinya orang Islam tu satu golongan yang kerjanya cukup kuat dalam mencari amal soleh. Tidak kata duduk lepas tengah Jumaat dia, nonek. Kat nak asar, barulah keluar. Tak. Kerja. Asal kerja yang baik. Al-amal salih. Al-ma'ruf yani, tidak. Fa'iza faragta fansab. Apabila selesai, maka mudahkanlah yang baru. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Allah hendaklah kamu sentiasa kamu berdoa, kamu kasih sayang. Raghiba, dalam bahasa Arabnya raghiba, fika, raghibtu fika, saya suka, fi, raghibtu anka, saya benci. Kalimah raghiba juga tapi selepas itu pula. Ini ila, wa ila rabbika farghab. Suka kepada Tuhan engkau hendaklah kamu suka, kamu sentiasa berdoa padanya, menunjukkan suka. Kalau kita suka kepada Allah SWT, apa perintah yang telah ditentukan oleh Allah SWT, kita boleh lakukan. Tak rasa berat. Masalahnya, di kalangan kita antara suka tak suka, percaya tak percaya, kalau suka pun tak banyak, sikit-sikit, itu payah. Kalau kita suka, dia tak terasa berat. Seperti yang selalu saya sebut, masa-masa muda dulu, orang berkasih-kasihan di antara lelaki dengan perempuan, janji pukul 3 malam, tepi baru, bawah pokok nangka, nyamuk pukul 3 malam, nyamuk duk bobel, nyamuk banyak, tak terasa nyamuk. Orang yang ada pengalaman dia tahu. Pacak litah atas kaki, tak terasa. Sebab itu satu situasi, satu keadaan yang menyukakan dia. Jadi Allah pesan di sini, kita kena suka supaya apa beban yang telah ditentukan oleh Allah SWT, kita tidak terasa sesuatu yang memberatkan. Jadi cara kitanya, bagaimana cara supaya kita tidak terasa orang itu berat dalam melaksanakan tugasnya, bukan meringankan, bukan mengurangkan tanggungjawab itu, tetapi memberi suatu semangat, suatu motivasi supaya tidak dirasakan sesuatu tanggungjawab itu sangat memberatkan. Ialah seperti tadilah kita kata seorang ibu yang menjaga anaknya, dia tidak rasa berat, dia boleh lakukan. Dan kadang-kadang berat itu dirasakan senang sebab dibaluti oleh perasaan kasih sayang, rahmat kepada anaknya. Begitulah keadaannya. Dia menunjukkan ayat ini dituju khusus kepada Nabi SAW, tetapi juga kepada umatnya. Jadi baik kita pergi kepada berikutnya, petunjuk daripada surah ini, ayat-ayat dalam surah ini. Petunjuk. Dia pada peringkat permulaan, seperti juga ayat surah sebelumnya, iaitu surah surah Ad-Duha. Pada peringkat permulaannya terasa pada Nabi SAW suatu beban. Nabi bimbang, takut tugas yang telah dipertanggungjawab kepadanya, tugas Rasul ini berat.
nak membentuk manusia, nak membina manusia, nak menghala tujukan manusia kepada suatu hala tuju yang bagi manusia susah nak menuju kepada hala tuju yang dituju oleh Rasul. Itu bagi manusia susah sebab kebiasaan. Orang yang biasa dengan suatu benda, biasa, dia nak ubah kebiasaan itu susah. Susah. Apalagi sesuatu benda itu dibaluti oleh ketagih. Lagi susah. Dibaluti oleh ketagih. Seolah-olah tak mampu. Susah. Jadi Nabi SAW oleh kerana tanggungjawab ini besar, ada kebimbangan, takut-takut tidak terlaksana. Terutamanya golongan orang bukan Islam tu dah mula menyerang. Jadi maka diturunkan ayat-ayat dalam surah ini. Surah sebagaimana kita maklum tadi, surah Al-Insyirah, untuk melapangkan dada Nabi SAW. Cara lapang itu dengan beri pengisian, bukan dikurangkan beban. Diberi pengisian, dia kata pengisian iman dan hidayat yang lebih, ditambah. Tambah pengisian itu supaya segala beban itu tidak dirasakan berat sangat. Seperti kita nak bina body lah, kalau kita nak lebih kuat, bukan mengurangkan benda yang kita nak angkat tu. Berat tidak berat? Oh berat. Baik. Kata pelatih dia, kita kurangkan. Berat. Kita kurangkan. Tak jadi. Yang naknya, berat ke tak berat? Berat. Okey, bagaimana cara? Makan vitamin itu supaya kuat. Buat begitu, buat begini supaya kuat. Bukan kurang benda tu. Kalau tidak berat. Kurang sikit. Angkat berat tu apakah? Berat lagi, kurang lagi, buang lagi. Tak ada, akhir sekali tak kosong. Itu dia. Makan itu, makan ini, obat itu, vitamin itu, vitamin ini, buat begitu, buat begini, macam-macam. Kalau setengah orang kampung tu baca ayat itu, baca ayat ini, tujuannya supaya kuat semangat dan kuat body, supaya boleh mengangkat. Ini pun sama. Bimbangkan takut tidak terlaksana tanggungjawab risalah yang perlu disampaikan kepada umatnya oleh Nabi SAW, maka diberi dilapangkan dadanya, caranya dengan nikmat pengisian iman dan hidayah petunjuk. Sebab tu orang kuat iman mati pun tak ada kisah dia, mati bahkan nak mati dalam jihad, nak pergi mati dalam jihad. Kalau orang tak ada iman, lari daripada mati walaupun dalam jihad. Yang penting apa yang ada dalam dada dia, dalam keyakinan dia. Itu ayat ini. Nabi rasa pada peringkat permulaan rasa ada kebimbangan atas takut terlaksana tanggungjawab. Jangan bimbang, maka diberikanlah pengisian dengan nikmat iman dan hidayat. Itu ayat ini menunjukkan demikian. Yang keduanya, setiap yang suka itu disertakan dengan kemudahan. Itu janji Allah SWT. Jangan bimbanglah. Walaupun sukar, tapi ada kemudahan. Jadi tak usah bimbang kepada yang sukar. Seorang kanak-kanak, seorang budak sekolah, contohnya kita kata, duk rasa Allah payahnya belajar, nak bangun pagi, nak pergi sekolah, payah. Mengantuk dah apa-apa. Jangan rasa sukar. Sebab depan kamu, setelah kamu dapat ilmu, kamu masuk peperiksaan, tinggi peperiksaan, dapat ilmu, pergi lagi, ada kemudahan di depan. Jangan duk bimbang. Itu cara Allah SWT nak meringankan
beban, dengan mengubah perasaan. Ubah perasaan manusia. Jadi kalau seperti tadilah, kalau benda yang kita suka berat, orang kata berat setara mana pun tak rasa tak berat. Tapi benda yang kita tak suka, ringan setara mana pun rasa berat. Sebab kita tak suka. Jadi Allah SWT nak ubahnya, beri kesukaan, beri iman yang boleh menanggung segala-galanya. Beri hidayat yang boleh menanggung segala beban dan dirasakan mudah. Sehingga seperti yang kita sebut tadi, ramai para sahabat yang nak mati, syahid. Nak mengorbankan, walaupun itu satu harga yang paling tinggi pada dirinya, tapi dia sanggup. Sebab dia telah dibaluti oleh iman yang begitu tinggi dalam perjuangannya menegakkan agama ini. Baik. Kemudian melaksanakan tanggungjawab yang ketiganya, ia ditunjuk oleh ayat. Melaksanakan tanggungjawab itu dirasakan tidak membebankan. Seperti tadilah, jika dilakukan, tanggungjawab itu dilakukan, ada kebaikan selepas itu, ada kemudahan selepas itu, dan ada kesenangan selepas itu, hasil daripada usaha yang dilakukan. Jadi jangan bimbang. Kalau kita buat sesuatu, tengok depan. Kalau tak ada, itulah baru kita rasa teruk. Jangan duk bimbang susah. Kalau kita buat dengan baik, paling kurang insya-Allah ada pahalanya. Ia akan dibalas. Kalau tak dapat ganjaran itu di dunia, tak dapat duit ke, tak dapat upah ke, tak dapat apa ke, ada. Kalau kita laksanakan tanggungjawab itu dengan jujur, dengan baik, dengan ikhlas. Tak usah bimbang, berat tak berat, tak usah bimbang. Baik. Yang keempatnya yang ditunjuk oleh ayat-ayat dalam surah ini, setiap orang hendaklah sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh mematuhi perintah Allah terus menerus tanpa henti. Terus menerus tanpa henti. Saya selalu bagi contoh, terutamanya dari kalangan kita yang bekerja lah. Kita seperti pemain bola dalam satu pasukan. Tengok jam, 5 minit lagi masa nak habis permainan itu. Lawan kita bukan main ni, lawan hebat ni. Lawan pasukan Nuh, hebat-hebat Nuh. 5 minit lagi nak habis. Kita pun kata 5 minit nak habis, kita berhentilah dulu, rehatlah dulu. Macam mana? Kalau pasukan itu berfikiran demikian, kalau menang, dia akan kalah. Dia akan menjadi kalah. Walaupun 5 minit saja lagi. Kalau kalah, makin banyak kalah. Kalau seri, akan jadi kalah. Kalah sebab golnya akan disumbat. 5 minit saja lagi. Banyak orang Islam sekarang beranggapan demikian. Kita tua dah ni, dekat nak pecing, nak pecing dah ni, buat kerja apanya, rehatlah dulu. Sepertilah pemain bola rehat. Maka gol kita disumbat oleh iblis. Kosong. Kita jadi kosong. Kita jadi kalah. Sepatutnya yang akhir itulah yang kita perlu struggle. Sebab nak menentukan, kalau kalah nak tentukan kita menang. Kita struggle yang akhir itu. Kalau kalah nak tentukan menang. Kalau menang sikit nak tentukan menang banyak. Kalau seri nak tentukan menang. Akhir itu yang sangat penting. Jadi dengan sebab itu arahan yang menjadi petunjuk kepada ayat ini, setiap orang hendaklah sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh mematuhi perintah Allah terus menerus tanpa henti sehingga wafat. Ya. Yang seterusnya,
kasih sayang kepada Allah SWT perlu ada, perlu wujudkan dalam diri kita kasih sayang. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kepada Allah hendaklah kamu kasih sayang dan sentiasa berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah apa begini. Buanglah buanglah sifat-sifat yang macam-macam ni, sifat-sifat yang buanglah itu. Kasih sayang, sebab terjemahan juga banyak. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab itu ada terjemahan berdoa kepada Tuhan kamu, hendaklah kamu berdoa. Ada diterjemah begitu. Ada wa ila rabbika farghab, susah nak sebut pun. Kepada Tuhan kamu hendaklah kamu rasa ada kasih sayang. Kedua-duanya boleh dimasukkan. Sebab kita perlu kasih sayang kepada Allah SWT supaya apabila orang yang kita kasih suruh kita apa-apa pun, kita tak terasa beban. Kalau orang benci tak suruh lah kita, dia senyum pun kita tafsir kot lain. Senyum mengejek lah tu. Kalau orang kita benci. Tapi kalau orang kita kasih, lagi kasih seperti anak tadilah. Walaupun anak buat apa pun menyusahkan, tapi kita tak terasa beban. Sebab dibaluti oleh perasaan kasih sayang. Jadi dengan sebab itu, kepada Allah hendaklah ada perasaan kasih sayang yang sangat tinggi, berdoa kepadanya, dan beban, kalaulah beban tanggungjawab yang terpaksa kita pikul untuk menguji kita sama ada kita lulus atau gagal, maka beban itu tidak terasa berat. Sebab dibaluti oleh perasaan kasih sayang kepada Allah SWT. Sebagaimana ibu tidak rasa berat beban yang diterima daripada anaknya yang kecil untuk mengasuh dan menjaganya. Ya, itu adalah petunjuk. Baik, kita pergi selanjutnya sikit lagi. Tuntutan yang menuntut kita daripada surah ini. Surah yang mengandungi 8 ayat. Apa yang menuntut kita? Yang pertamanya, yang perlu kita membuat tindakan terhadap surah ini ialah mengakui kerasulan Nabi SAW dan menyebut-nyebut namanya. Kerasulan Nabi SAW diakui sepenuhnya. Sebab tu dia ada mengucap 2 kalimah syahadat ni, 2 kalimah. Kalimah satu untuk Allah, kalimah satu untuk Nabi. Itulah yang kedua ni, mengakui kerasulan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu mengakui kerasulan Nabi SAW, diakui sepenuhnya dan menyebut-nyebut namanya melalui selawatnya, melalui apa, selawat ke atas Nabi SAW. Dia adalah sentiasa disebut-sebut supaya kita ingat tentang pesanan Nabi SAW. Yang pertama tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengakui ketuhanan Allah SWT dan selalu menyebutnya supaya kita ingat tentang apa arahan Allah SWT untuk kita laksanakan. Nabi SAW, supaya kita mengingati Nabi SAW, mengakui kerasulannya supaya kita mengingati pesanannya, arahannya, supaya dapat kita laksanakan. Kalau kita lupa, kita tak ingat, maka kita tak dapat laksanakan. Itu dia, mengakui kerasulan Nabi SAW dan menyebut-nyebut namanya. Berikutnya, melaksanakan tugas dengan tekunnya. Apa-apa tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan ke atas kita, hendaklah dilaksanakan dengan tekunnya, tanpa apa-apa kebimbangan. Tak sudut bimbang dah. Tak sudut bimbang lah. Tak sudut rasa berat lah.
Tersudut rasa payah lah. Sebab itu adalah untuk nak memberi, dia panggil nak beri pahala lah. Nak beri ganjaran. Nak beri ganjaran. Nak menambahkan ganjaran. Nak menambahkan pahala. Maka diberi tugas dan tanggungjawab yang banyak. Jadi kita jangan bimbang. Itu dia. Jangan bimbang dan jangan ada perasaan putus asa. Payahlah. So, kalau baca Quran, baca hadis, kat suruh buat tu, buat ni, payah. Sebab tu setengah orang tak mahu baca, tak mahu cuba nak faham apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis tu. Sebab kadang-kadang sebab sebenarnya kalau kita baca Quran dan kita faham kandungannya, kita rasa macam-macam juga. Berasa takut tu mesti dah. Hati kita ni tak macam-macam kalau kita faham. Jadi tuntutan ataupun tindakan kita di sini melaksanakan tugas dengan tekunnya tanpa apa-apa kebimbangan dan putus asa. Kerana setiap yang susah itu pasti diiringi dengan kemudahan. Susah akan diiringi dengan kemudahan. Ya. Maka laksanakan dengan sepenuhnya. Maka lakukanlah dengan ketabahan hati. Usaha ikhtiar jalan keluar kalau menghadapi jalan susah. Cuba usaha ikhtiar bagaimana jalan keluar supaya jadi mudah. Contoh yang mudah sikit, kita kata kita nak keluar pergi ke masjid, tiba-tiba hujan. Kalau kita pergi begitu basah. Masjid juga agak jauh. Jalan kaki hujan. Maka usaha ikhtiar cari payung. Itu saja. Itu benda kecil lah kita kata. Ataupun cari baju hujan. Ataupun naik kereta. Usaha ikhtiar supaya tak basah. Contoh. Itu contoh yang kecil. Begitulah. Jangan kita dihalang oleh satu benda, maka kita pun terhenti. Kalau begitu berarti kita kalah. Sebab sabar itu ialah menghadapi halangan walaupun susah untuk meneruskan perjalanan. Kalau kita terhenti, berarti kita kalah. Tak ada sabar di situ. Ya. Contohnya kita kata nak hijrah ke Madinah. Para sahabat. Diperlukan hijrah ke Madinah. Perlu ada sabar yang banyak. Kata musyrikin Mekah, nak hijrah boleh, tapi harta kamu kena tinggal lah. Anak bini kamu kena tinggal lah. Kami punya dah tu, nak pergi dah. Ramai sahabat yang pergi tanpa apa-apa lah, tinggal lah. Dia sabar menghadapi. Walaupun kehendak dia sayang kepada harta, sayang kepada anak bini, sayang. Tetapi dalam kes ni, ujian Allah SWT, dia sanggup tinggal untuk meneruskan perjalanan dia ke Madinah. Tapi kalau dia orang musyrikin Mekah kata, kalau nak pergi tak boleh pergi, kalau nak pergi kena tinggal segala-galanya. Tak apalah, tak payah pergilah. Itu berarti kalah. Kalah. Sebab tidak ada kesabaran. Baik. Apa ni? Petunjuknya berusaha mati segala. Yang berikutnya ialah selain daripada kita perlu melaksanakan kebaikan amal soleh terus menerus tadi, tanpa henti, selesai mulakan yang baru, selesai mulakan yang baru, sehingga terus menerus dalam amal soleh. Itu adalah yang dituntut oleh ayat dalam surah ini ke atas kita. Baik.
Yang terakhirnya tuntutan ayat untuk kita buat tindakan ialah hendaklah ada kasih sayang dan berdoa kepada Allah SWT. Ayat ini menuntut kita supaya melakukan merasai kasih sayang terhadap Allah SWT. Lagi tinggi kasih sayang, lagi baik. Lagi tinggi, lagi baik. Lagi tinggi, lagi baik. Dan sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Jadi kalau ada kasih sayang dan sentiasa berdoa, maka segala-gala rintangan dan segala apa itu akan menjadi mudah. Tidak membebankan, dirasakan demikian. Itulah yang kita dapat daripada surah Al-Insyirah. Sama ada makna secara ringkasnya, dan sama ada petunjuk yang dibawa oleh ayat-ayat dalam surah ini, dan sama ada tuntutan ataupun tindakan yang perlu dilakukan oleh kita semua yang terdapat dalam ayat-ayat surah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih pada Prof di atas tafsir surah Al-Insyirah sebentar tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intipati daripada tafsir sebentar tadi. Jadi untuk seterusnya, adakah apa-apa pengumuman daripada sahabat-sahabat sekalian? Tak ada senyap belaka. Jadi dengan ini marilah sama-sama kita menutup majlis kita pada pagi ini dengan membaca suratul Asr dan tasbih kafar. Subhanallah wa bihamdihi wa asr Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.